Hai, Assalamualaikum. Apa khabar dan salam sejahtera. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama saya, Juru Azrul daripada channel Road to FTT. Fokus kita untuk bantu anda mulakan dagangan dan juga pelaburan dalam mata wang asing serta juga metal seperti emas dan juga perak. Dalam video ini saya nak kongsikan pasal konsep iaitu mapping. Dan sebelum ni saya ada satu dua konsep. Kali ni saya nak mendalam sikit dan supaya boleh nampak apakah jenis-jenis mapping. So kita ada jenis mapping dan saya akan terangkan sekaligus. Maksudnya bukan saya akan perincikan, saya akan terang sekaligus supaya you ada idea apa dimaksudkan sebagai konsep mapping. So kenapa saya tekankan lagi dan lagi pasal benda ni, pasal dia sangat penting. Tambah-tambah kalau you baru, you kena take note benda ni. Dan kalau you lama masih lagi mencari arah-arah pasaran, you kena take note gila-gila benda ni. Pasal mapping ni sangat penting. Benda asas saya pernah sentuh sebelum ni, tapi saya nak pergi lagi supaya memperingatkan you dan juga memahami ada 4 jenis mapping utama di mana saya kongsikan. Okey, yang pertama ialah mapping. Okey, mapping ni tujuan utama kenapa kita buat mapping ialah you kena faham sebab iaitu kita nak mengetahui arah pasaran. So mapping lah kita nak tahu arah pasaran. Kita nak tahu ialah nak selesaikan masalah trend, masalah pasaran. Okey. Yang kedua ialah kita nak tahu iaitu pasal apa? Pasal mengenai kekuatan pasaran. Kita nak tengok volume dia. Okey. Dan nombor 3 ialah kita nak tengok adakah sokongan pasaran tu. Sokongan tu maksudnya ada tak apa itu memberi sokongan ke arah trend yang kita nak teruskan kan. Jadi mapping ni dia terbahagi kepada iaitu 4 utama. Satu dia dikenali sebagai mapping CDS. Nombor 2 ialah dia dipanggil mapping volume. Nombor 3 dia dikenali sebagai mapping klasik. Nombor 4 dikenali sebagai mapping structure. Kan saya ada sentuh juga dalam live dan sebagainya, tapi kali ini saya nak bagi dalam bentuk tutorial. Okey, yang pertama iaitu mapping CDS. Mapping CDS ni, satu ialah you kena faham mapping CDS yang pertama ni saya sentuh lebih sikit. Satu ialah you mesti tahu itu candlestick trend dan juga candlestick continuation. Ini basic. Kemudian you kena faham iaitu konsep TRZ candlestick trading. Dia ada satu lagi TRZ candlestick trading. So yang ada 5 jenis TRZ tu. Okey, sekejap. Candlestick trading. Candlestick trading. So dia ada 5 jenis. Yang pertama iaitu digunakan TRZ. Ni saya bagi penjelasan sikit lah. TRZ contoh kita boleh buat itu TRZ CPZ. Okey. TRZ diagram. Okey. Ejaan ni selalu skip. Okey. TRZ diagram. Okey, lagi apa boleh? TRZ, CPZ, TRZ diagram, TRZ flat. Okey, TRZ double line. TRZ multi. Dan juga sekarang ni saya tekankan juga itu TRZ symmetry. Symmetrical TRZ kan. So ni konsep dia. Saya tak adalah terangkan apa benda konsep ni. Nanti kita akan pergi masa ke masa akan datang. Cuma nak ceritanya ada banyak mapping. Tapi paling asas, paling penting ialah kalau you orang baru, you fokus kepada yang bahagian ni. Yang ni dulu. CT dan CC at least. Kan yang ni kena fokus dulu. Baru you cerita yang lain. Alright, ni adalah mapping dia. So maksudnya macam mana aplikasi dia, kita akan pergi aplikasi sekarang. Okay, katalah saya ambil, let's say lah saya ambil sebarang lah kan. Kita ambil dekat, katalah paling atas ADHD, let's say sebagai contoh. Okay, saya buang semua benda ni. Yang semua saya dah pernah gunakan ni sebelum ni untuk analisis. Okay, tak. Satu lah perhatikan, iaitu contoh yang dikata sebagai ADHD. Alright, melihat kat sini. Satu ialah kita tengok. Okay, mapping ni macam mana? Mapping ni kalau kita menunjukkan. Satu ialah kita dah nampak dia, satu ialah candlestick trend. Betul? So macam mana nak tengok, saya akan bagi yang ni supaya boleh gunakan. Okay, satu ialah kita boleh nampak dia adalah candlestick trend. Ini candlestick trend. Dan ini adalah entry zone dia. Ini patut jelas. Itu adalah candlestick trend dan juga candlestick entry zone dia. Itu satu. Maksudnya, kita akan tandakan ni sebagai dia punya SEZ. Maknanya segmen entry zone yang pertama. Dan di atas ni adalah segmen entry zone juga, tapi untuk MA mirror. MA mirror kalau you tak faham, you pergi tengok video sebelum ni. Apa maksud MA mirror? MA mirror aktif pada daily, weekly dan juga monthly. Jadi, ini adalah ni tempat dia. Jadi maksudnya kalau saya buat mapping sekarang, saya akan mappingkan macam mana? Saya akan tarik. Okey, saya akan ambil. So ini asas, saya tahu saya pernah cover sebelum ni, tapi saya nak tekankan juga pasal saya rasa ini sangat gila babi punya penting. Ini satu. Okey, ni satu. Lepas tu yang kedua, you kena masukkan, iaitu pergi kepada weekly. Kita tengok weekly pula macam mana kan. Zoom besar tengok. Okay, zoom weekly. Kita tarik ni supaya kita boleh gunakan untuk tunjuk ilustrasi. Ni dah jelas ialah candlestick trend kan. Candlestick trend. So apa kita buat lah, kita tandakan juga zone dia. Tapi pada masa sama you kena respect ada MA mirror berlaku kat situ. Okay, ni satu. Alright, lepas tu yang seterusnya lah kita tengok pada daily.
perhatikan daily. Daily juga ada continuation. Tengok, ada continuation. Maksud saya continuation ni boleh nampak kat sini, ada candlestick continuation. So ini sedang up kerana kekuatan time frame besar. Masih lagi ikut. Okay, so kita masukkan. Ni mapping ni. Ini saya buat satu lah. Nak buat banyak-banyak kan tak sempat nak cerita mapping yang lain kan. Lepas tu kita tengok lagi contoh lagi lah yang sampai H4. H4 ke mana? Okay, perhatikan H4 juga masih lagi uptrend kan. Masih lagi uptrend. So kita tandakan. Okay, tandakan sebagai uptrend. Tanda bahagian sini. Okay, jadi kita tanda sini. Alright, kalau you perasan, ini adalah mapping kan. Kita buat sampai H1 sebenarnya. Cuma dalam kes ni saya tak nak terlalu kelirukan you mana H1, mana H4 sebagainya. Tapi saya nak ceritakan inilah contoh dia. Kalau kita tengok H1 pun masih lagi juga buy. Kan, kerana apa buy? Kita boleh tengok dekat sini. Okey. Kita boleh perhatikan di sini. Lihat. So ini adalah yang bentuk buy. Ni buy kan? Ni candlestick continuation, ini adalah bentuk buy. Okey. So jadi apa yang saya nak you nampak ialah iaitu mengenai konsep ni, mapping ni. Kan? Jadi you kena faham kita untuk ni kita ambil satu SEZ yang CT atau CC. Tetapi kalau misalnya you pergi kepada mapping level 2, apa yang you nampak sekarang ini bukan mapping SEZ juga, inilah mapping TRZ CPZ. Itu mapping level 2 kan, level 2 ni saya pergi detail sikit lah kan. Tengok dekat H4, you akan nampak apakah mapping-mapping terbentuk ni kan. Mapping-mapping sangat berlainan sebenarnya kalau you faham dari segi contoh yang berbeza kan. Kalau you perhatikan contoh di H4 kan, you lihat di H4 kan, apa mapping dia? Okay, ni kita boleh kata continuation. Tetapi di H1 sebenarnya adalah mengandungi TRZ CPZ. Kan, kita dah faham betul berlaku TRZ CPZ kan. Jadi itu yang point saya maksudnya lah. Mapping tu, kerana TRZ CPZ, kerana MA keluar, BB tu masih lagi buka ke atas. Kan dalam keadaan BB break. Itu maksud TRZ CPZ. Kan, candlestick power zone. Okay. So jadi point saya sekarang ni lah memahami yang mapping ni CDS ni basic di CTCC, tetapi kalau kita dah upgrade lama-lama dia ada level mapping TRZ. Kan TRZ pula 5 jenis, dia ada mapping sebenarnya TRZ. Kalau kita lama lagi kita akan tengok mapping diagram, mapping multi time frame code, ada macam-macam. Di mana saya buat kali ni saya akan expose benda tu lah. Kan terutamanya untuk bakal tahun depan 2021, kita akan exposekan macam mana mapping-mapping yang lebih advance. Tapi syarat pertama you faham tak benda ni? Maksudnya kita tanda daripada top down time frame besar ke time frame kecil, mencari mapping yang kita set dalam kepala kita. Kan, maksudnya kalau you basic you ambil CT atau CC, you advance sikit you ambil TRZ, ada 6 jenis. Kan, TRZ flat, TRZ CPZ, TRZ diagram, TRZ multi, TRZ double line, TRZ symmetrical. Kan, itu semua adalah mapping sebenarnya. Okay, faham tak? So maksudnya yang pertama ialah kita patah balik ialah dinamakan sebagai mapping CDS. Okay, yang kedua. Kita pergi kepada nama dia iaitu mapping volume. Mapping volume ni banyak sebenarnya. Okay, banyak. Banyak tu maksudnya lah. Tak semestinya you guna Bollinger Band. Boleh juga guna Bull Bear Power. Boleh juga konsep dipanggil volume trading ada. Kan ada orang pakai DOM system. Kan deep of market dan tak kisah. Tapi yang penting adalah kita pakai simple yang kita boleh pakai. Iaitu kita pakai yang pertama ialah dipanggil Bollinger Band. Okay, Bollinger Band adalah dipanggil mapping volume. Mapping volume. Volume tu maksudnya ada orang tak dalam pasaran tersebut, maksudnya ada trader tak dalam pasaran tersebut. So mapping volume. So mapping volume ni kita jelas guna Bollinger Band. Apa kita tengok ialah bentuk dia dan juga garis dia. Bentuk dia juga garis. Sebab bentuk tu memberi definisi berbeza. Flat maksudnya sideways, break maksudnya ada kekuatan, tilt maksudnya masih lagi dalam trending. Kalau garis tu maksudnya kita nak tengok dia leading kan. Kita nak tahu dia dah nak pergi, dia nak buka. Tu maksud dia. Okay, so cara yang sama juga gunakan top down. Yang ni saya boleh pergi laju sikit pasal you dah faham konsep top down tu. Okay, tengok pergi pada monthly. Now, monthly apa tengok BB dia? BB dia masih lagi ada buka ke atas. Tu maksudnya ada tendensi dia nak pergi ke atas. Faham tak? Tetapi pada yang sama juga dia berada di zone yang you boleh lihat sekarang dia berada di zone apa ni? Di zone resistant banyak. Ini kemungkinan besar ada rejection MME reaktif ni. Walaupun BB buka. Tapi Hin dah ada BB buka. Tak apa, kita dah faham. Lepas tu tengok di weekly. Weekly BB flat. Kan, cuba tengok. Ini adalah BB flat. So, bila BB flat dan batan SQ, maksudnya dia tak pergilah sangat ni. Maksudnya dia tutup. Dia tak ada power. Maksudnya sell tu valid. Kan kalau you nak sell disebabkan MA mirror. Ni sebab tu kita kena ada mapping volume sebenarnya. Kita tahu ada volume tak dalam pasaran untuk membolehkan kita trading. Kita tengok pada daily pula. Daily buka. Okay. Yang ni maksudnya ada kekuatan nak buka. So, maksudnya kita tahu. Lepas tu kita boleh tengok BB ni buka. Maksudnya dia ada kekuatan nak naik. Tak apa. Daily nak naik. Okay, tengok H4. H4 bercerita H4. Kan H4 juga kita dapati sebenarnya ialah dia tak berapa kuat naik. Jadi maksudnya kalau kita nak sell dan disebabkan kita nak valid, disebabkan monthly resistance banyak, MA mirror aktif, mana ni valid lah untuk sell sekarang. Sebab weekly tak buka atas. Jadi volume tak ada.
Volume tak ada nak pergi. Kan? Maksudnya tak ada apa tu, boleh kata tak ada volatility, tak ada. Trader tak masuk banyak sangat untuk ni lah dalam kes ni. Faham? So jadi point saya utama ialah supaya you memahami konsep ni. Kan? Dia ada lagi satu, kita tengok berdasarkan contohnya kita ada mapping Fibo, kita ada mapping apa tu CTS dan macam-macam lah. Okay. Tapi point utama tahu basic ni. So yang kedua ialah tengok bentuk BB. So kita boleh agak ada kekuatan, tak ada kekuatan. Jadi yang CDS tadi mesti tengok ada volume tak untuk gerakkan dia. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kan kita pergi kepada iaitu mapping structure. Okay, yang ketiga. Ataupun kita pergi mapping classic trend dulu lah. Okay, so mapping trend. Okay, mapping. Okay, classic. Mapping classic ni kita tengok apa? Senang je, black line, EMA 50 dengan juga grey line, kan? Iaitu EMA 200. Okay. Yang ni ialah golden cross dan juga kita panggil lagi satu ialah iaitu death cross. Okay, tengok. Perhatikan kat sini. Nampak? Tengok mapping ni balik. Tengok monthly kat mana black line dan juga apa tu grey line dia. Boleh perhati kat atas. Maksudnya dia masih lagi downtrend. Maksudnya mapping pada AUDSD dalam kes ni kalau you perasan black line, alamak saya terusik benda ni sorry alamak. Okay. Larikan dia dulu. Okay. Maksudnya sekarang ni lah black line dan juga grey line masih lagi downtrend. Maksudnya kekuatan nak naik ni, volume ni walaupun ada sikit tapi classic trend masih sell sebenarnya monthly. Dia bukan total apa tu pembelian sebenarnya. Okay, bukan total untuk naik kan. Lepas tu kita tengok kat sini. Ini maksudnya apa ni? Tengok black line dengan grey line kat mana? Masih lagi di bawah. Maksudnya masih lagi weekly classic trend masih lagi turun. Macam mana kita tahu? Tengok dekat belakang ni. Ya, dia cross lama dah. Kalau tengok kat belakang dia boleh kata ialah area jauh lah. Area jauh. Jauh tu maksudnya ialah kalau tengok kat sini saya tunjukkan. Kan? Dekat apa tu masa dia cross kan? Mana dia pergi tadi? Okey. Cuba tengok. Dekat sini lagi dia cross. Perasan tak? Sini lagi dia cross. Kan yang ni jadi maksudnya sepanjang-panjang ni classic trend masih lagi downtrend. AUD, USD ni masih downtrend. Lama gila ni. Jadi tak ada uptrend pun sebenarnya classic trend. So kita boleh filter macam tu ni kalau you betul-betul nak main cara yang lebih filter punya type method lah okay. Which is bagus, fine. Okay, lepas tu kita tengok lagi itu pada tengok pada daily. Daily classic trend, okay, buy, fine. So maksudnya classic trend di daily H4 buy. Kan, tetapi di weekly masih lagi sell, monthly masih lagi sell, daily saja classic trend buy. Maksudnya dia ada kekuatan naik tetapi masih lagi buy. Jadi kita boleh faham, okay, kekuatan ni ke mana? Kan, jadi kita boleh valid lah. Maksudnya you kena ada table. Dia panggil table, strength table. Kan, mungkin satu hari nanti kita akan pergi pada strength table. Maksudnya kita ada table. Satu ialah kita kata table yang berlainan. Maksudnya kita buat table dari segi, contohnya satu kita tengok BB, satu kita tengok volume dan sebagainya. So tengok apa tu bentuk-bentuk tu. Kan kita kena tengok table tu juga. Kan, tapi kita akan pergi kemudian lah. Yang tu yang you faham Okay. Yang last kali kan, jadi kita dah valid tu, last kali kita pergi kepada nama dia mapping apa? Okay. Mapping apa nama mapping terakhir? Structure ni market structure yang saya ada ajar asas dia kan sebelum ni, iaitu dinamakan sebagai contohnya pennant, wish, reversal, head and shoulder. Jadi tengoklah AUDSD contoh kan, apa you boleh nampak AUDSD ini kita boleh kata juga ialah setup head and shoulder boleh dekat H1 kita boleh nampak kan. Kita tengok dekat H4 apa dia berlaku, so kita boleh tahu dia boleh nak buat setup. So macam mana nak tengok macam ni, dia ada setup tertentu di mana saya tak terangkan lah dalam video ni, cuma nak ceritanya ialah you ada benda. Kalau you nak tengok apa benda maksud saya lah kat sini, di mana kita akan pergi nanti, perhatikan ni setup macam ni. Contohnya reversal chart pattern, kita kena tahu double top, rising wish kan, kita kena faham ini adalah reversal pattern kan. Mana naik tu slow macam dia nak terkejut. Jadi kena tengok dari segi pattern-pattern ni. Kita bahas contoh double top macam mana. Ada 2 kali top baru dia terjun. Double bottom 2 kali bottom. Head and shoulder ni yang common lah. Kan, yang ni adalah yang jenis naik betul muncul slow macam rupanya dia nak turun. Ingat nak naik lagi. Jadi ini contoh reversal ni. Jadi ini dikatakan structure lah. Ini continuation dan juga structure. Kalau tengok ni dinama rising wish kan. Dia sama apa tu yang bentuk ni. Cuma beza yang ni turun naik ke atas. Yang ni naik atas lepas tu nak turun. Contoh. Okay, so yang ni saya tak sentuh sangat. Cuma nak ceritanya pada you ialah
you faham dari segi konsep yang saya bagi tahu tadi, ada benda ni. So mapping ni kena mahir. Mapping satu, mapping CDS, mapping volume, mapping klasik dan mapping structure. So kalau tengok kat sini, kita boleh faham. Adakah maksud dia apa tengok dekat L15 ke contoh. Ataupun dekat M30 kan. Ada tak? Yang macam meleret, letih macam tu kan. Ada tak? Jadi kita cuba faham lah. Kan? Kalau ada macam tu, maksudnya ada tanda-tanda hint yang sebenarnya dia nak tuju ataupun nak naik. So kita tengok kat sini. Ni saya tak pergi lagi pasal kita kena pergi ambil masa lagi. Cuma saya akan terangkan akan datang. Alright. So pastikan you faham konsep mapping ni. Paling asas pun tahu itu mapping CDS, mapping volume. Itu dua paling penting lah. Lepas tu kalau you dah lama sikit, you tengok klasik, tengok juga market structure. Okay, jumpa lagi. Please like, comment dan juga subscribe. Pastikan tulis kat sini komen ni, apa saja komen you dan juga apa saja video yang nak saya terangkan. Mungkin saya tak jawab sekarang, tapi saya akan jawab akan datang insyaAllah dan saya akan baca semua komen you. Saya sangat appreciate. Terima kasih. Jumpa lagi dan salam hormat.